الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والحادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah yang bermaksud sesungguhnya kematian itu yang kamu cuba lari daripadanya pasti akan menemui kamu. Jadi ayat itu mengingatkan pada kita bahawa tidak ada manusia yang dapat lari daripada kematian. Allah berfirman dalam ayat yang lain, walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kamu duduk dalam tembok yang teguh, yang kukuh, tetap mati juga. Jadi hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, inilah perjalanan terakhir kita menuju satu alam ke satu alam, hijrah dari satu alam ke satu alam. Jadi bukan mati yang kita takutkan, yang mesti kita lakukan ialah persiapan-persiapan. Pada perbincangan yang lalu, seingat saya kita telah membincangkan beberapa persiapan-persiapan berhubung dengan soal kematian. Antaranya kita telah membincangkan bagaimana banyakkan saksi-saksi kebaikan. Banyakkanlah kita ini melakukan amal-amal yang soleh. Jadi malam ni hadirin hadirat, tajuk yang saya nak bawa ialah perjalanan terakhir kita ini, busyara lil mu'min, berhubung dengan busyaral mu'min, suatu berita gembira kepada orang beriman. Bahawa kematian itu bukanlah berita ngeri, tetapi berita yang menggembirakan bagi orang yang beriman. Yang penting ialah menjaga iman kita. Maka berita gembiranya yang pertamanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa sunnatihi, fa idza faraqad dunya faraqas sijna wa sunnah. Yang bermaksud ad-dunya, dunia ini sijnul mu'min, penjara bagi orang yang beriman, dan sunnatihi, kita terpaksa mengikut sistem-sistem yang ada atas dunia. Jadi kita duduk di dunia ni, kita Rasulullah menggambarkan seperti duduk dalam penjara. Maka itulah atas dunia ni, siapa kata kita bebas? Cuma dahululah, saya ingat tahun 70-an, 80-an, disebarkan satu propaganda barat, born to be free. Hidup ni untuk bebas. Sebenarnya kita tak bebas atas dunia ni. Kita terikat dengan sistem yang ada atas dunia. Disuruh kita sembahyang sehari 5 waktu. 5 waktu tu pula bukan boleh ikut suka hati kita, mesti ikut perintah Allah. Zuhurnya 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isyak 4, subuh 2. Nak sembahyang itu pula kenalah ambil uduk. Ambil uduk tu mesti basuh muka,
Nak basuh muka, nak ambil uduk, mestilah gunakan air mutlak. Tak boleh pakai air kopi, Nescafe, tak boleh. Kita ni terikat dengan sistem. Ini namanya sunnatud dunia, sistem atas dunia. Nanti masuk bulan Ramadan, diperintah pula kita puasa siang hari. Mula daripada subuh sampai maghrib. Maghrib masuk awal-awal lah berbuka. Macam ni pukul 7 1 minit. Ini kalau Ramadan kan seronok ya. Ini bila Ramadannya 7.30. Kita pun heran, matahari pun pandai. Terikat kita. Ini okey lah tuan-tuan, kita buka 7.30. Ada orang buka pukul 10.30 malam baru buka. Ada negara yang berpuasa 23 jam, 22 jam. Maknanya terikat dengan sistem yang ditetapkan oleh Allah. Siapa kata atas dunia ni kita merdeka. Jadi Rasulullah menggambarkan ad-dunya sijnul mu'min wa sunnatihi. Dunia ni penjara bagi orang beriman dan kita kena mengikut sistem yang ada atas dunia. Fa idza faraqad dunya faraqa sijna wa sunnah. Maka bila seseorang meninggalkan dunia, maka dia telah meninggalkan penjara ini. Duduklah di alam barzah merdeka. Tak payah sembahyang, tak payah puasa. Kalau puasa yang belum qada pun, waris-waris tolong qadakan. Kalau waris tak mau qadakan, bayarkan fidyah. Dia dah mati. Itulah kata orang, hidup menyusahkan orang, mati pun menyusahkan orang. Itu yang waris marah tu. Tapi nak sebut dia dah tak payah puasa dah. Dia tak perlu puasa dah di alam barzah. Tak perlu sembahyang, tak perlu ambil uduk, tak perlu, semua tak perlu. Itu sabda Rasulullah, bila dia tinggalkan dunia, dia meninggalkan segala penjara dan sistem yang ada di dalamnya. Ini hadirin para jemaah yang dirahmati Allah. Dan inilah kata-kata Abdullah bin Amru bin Al-As, ad-dunya jannatul kafir wasijnul mu'min. Dunia ni penjara syurga bagi orang kafir, tetapi ianya ibarat penjara bagi orang yang beriman. Jadi kita duduk atas dunia ni, kita kena ikut sistemnya. Maka kita dinamakan hamba Allah. Itu berita gembiranya tuan-tuan. Jadi bila tinggalkan dunia ni, kita sudah tidak lagi perlu nak mengenal. Tengok pula berita yang kedua. Ini berita gembira. Tapi syaratnya ingat, ini mesti ada iman. Iman ni besar. Nanti kita akan buat kesimpulan. Persiapan yang paling mustahak ialah teguhkan iman kita, jaga iman yang 6 ini. Dan segala perkara-perkara yang menyempurnakan iman. Ada lebih kurang sabda Nabi 70 cabang-cabang iman. Sempurnakan iman kita itu. Baik, itu yang pertama sekali, kematian adalah berita gembira. Yang kedua, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, al-mautu ghanimatul mu'min. Kematian itu ghanimah bagi orang beriman. Apa makna ghanimah tuan-tuan? Ghanimah ni, kalau dulu-dulu orang pergi perang, biasa musuh-musuh Islam ni kalau perang dia bawa harta benda. Kerana mereka ni kalau nak menang, berjuang kerana harta, bawa harta. Itu yang berlaku kenapa bila kalah peperangan, harta mereka dirampas. Rupanya orang-orang zaman jahiliah pergi perang ni bawa anak isteri, bawa harta. Jadi depan musuh, belakang harta. Panglima jahiliah berkata, kalau kamu tewas, harta-harta kamu akan dirampas. Anak kamu akan dijadikan hamba. Itu sebab mereka berjuang mempertahankan harta dan anak bini. Berbeza dengan Islam. Islam tak ajar begitu. Kita ni berjuang meninggikan kalimah Allah, menegakkan kalimah Allah. Batu menang atau kalah, kita tetap dengan Allah. Jadi ringkas ceritanya, bila mereka berperang, yang mana kalah,
Harta-harta tadi dijadikan barang rampasan, dinamakan ghanimah. Dibahagikan kepada tentera-tentera yang menang. Mereka agihkan kepada tentera-tentera. Jadi tentera, orang yang menyertai perang ni dapat harta. Dinamakan harta rampasan, harta ghanimah. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan begitulah orang beriman. Bila mati orang beriman ni, mendapat rampasan, mendapat barang-barang ghanimah. Apa makna ghanimah, tuan-tuan? Ghanimah ni tuan-tuan sembahyang berjemaah ni, datang surau masjid, dengar kuliah. Tuan-tuan nampak ke tak pahalanya? Nampak pahala? Tak nampak Syah. Kalau nampak penuh masjid, kita pun tak sempat masuk dalam. Kalau nampak balasan segera atas dunia, penuh surau, penuh masjid, penuh kuliah ceramah. Ni pasal tak nampak lah ni. Iya tuan-tuan. Kalau nampak pahala, tak ramai berebut nak bersedekah, ramai berebut nak buat ibadat. Jadi tak nampak. Bila nampaknya? Nampaknya bila nyawa sudah dihalkum. Nampaknya apabila manusia sudah mati. Ni melihat segala balasan-balasannya. Itu namanya ghanimah. Jadi itulah namanya berita gembira. Tapi mustahaknya iman. Sebab Nabi sebut, ini ghanimatul mu'min. Ini ghanimah bagi orang yang ada iman saja. Jadi orang yang kafir, mereka tak dapat balasan-balasan sebegini. Itu dalilnya. Dan mana lagi dalil mengatakan orang mati ni yang beriman dapat ghanimah? Dalilnya disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah pernah bersabda, idza wudi'atil janazatu fahtamilaha ar-rijal ala a'naqihim fa in kana salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghaira salihatin qalat li ahliha ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'a al-insan la sa'iqa. Sabda Nabi SAW, bila orang mati ni selesai dimandi, selesai dikafan, disembayangkan, orang pikul jenazah dia. Maka itulah orang yang memikul jenazah, kalau tengok di Mekah, di Madinah, bawa lari, berlari-lari. Kenapa tuan-tuan berlari-lari? Sabda Rasulullah, apabila jenazah itu dipikul oleh orang ramai atas bahu mereka, kalaulah orang yang mati itu jenazah tu orang baik-baik, dia kata qaddimuni, segeralah bawa saya, segera bawa saya. Kata Abdullah bin Abbas, mengapa orang mati itu minta segera bawa pergi ke kubur? Sebab dia dah melihat balasan-balasan kebaikan. Maka itulah kita disunatkan bawa jenazah tu segera. Setelah sembahyang, setelah diusung. Jangan kita lambat-lambatkan. Bawa segera. Ya? Kerana kalau dia orang baik, si mati itu berkata qaddimuni, segeralah bawa saya. Kalau ditangguh-tangguhkan, dia marah. Dia kata, kenapa dia lambat-lambatkan saya ni? Sebab dia dah melihat balasan-balasan kebaikan. Di situlah kata para alim ulama, orang-orang yang beriman setelah dicabut nyawanya, mereka melihat balasan-balasan kebaikan. Ini namanya ghanimah. Hasil sembahyangnya, hasil puasanya, hasil berjamaahnya, hasil berjalan ke surau masjid. Mereka melihat kebaikan-kebaikan dia. Baik itu kita disunatkan segera. Saya pernah sekali naik van jenazah. Pak cik itu punyalah laju bawa, pasal nak segera, dia kata. Saya bukan takut apa, takut yang bawa satu, yang masuk dalam kan 4 orang pula ni gerang.
Dia punya laju mentang-mentang van jenazah dia bawa laju-laju. Allah Rabbi, memang betul tuan-tuan sunat sebab tu tengok di Mekah lepas waktu pikul tu berlari-lari tu nak segera bawa dia. Itu dalil kata para ulama, orang mati melihat balasan-balasan kebaikan. Kerana itulah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sendiri mengulas tentang ayat dalam surah Munafiqun. Allah bercerita bila orang dicabut nyawanya, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Bila manusia nyawanya dah dihalkum, ada yang minta, ya Allah, beri tempoh nyawa saya sedikit. Minta tempoh nyawa. Nak buat apa? Fa as-saddaqa, saya nak sedekah. Wa akum minas salihin, saya nak jadi orang saleh. Kata Abdullah bin Abbas dalam menafsirkan ayat ni, orang yang minta tangguh bila nyawa ke ahlkum ni orang jahat. Orang baik tuan-tuan tak minta tangguh, dah nampak balasan kebaikan. Saya tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah nampak balasan kebaikan, tuan-tuan nak hidup semula atas dunia? Saya tak mau, Syekh. Duk atas dunia ni pening, Syekh. Kejap-kejap nak tukar PM, kejap-kejap nak tukar PM. Tak sudah-sudah. Pening Syekh atas dunia ni. Baik mati tu kalau nampak kebaikan. Masalahnya kita tak tahu. Itu yang kita takut. Kita tak tahu. Jadi nak buat apa? Jadi persiapan kita. Kerana itu setiap kali kita selesai beramal, jangan lupa minta pada Allah, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, terimalah amal kami ni, terimalah amal kamu semua. Minta pada Allah, taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa salatana. Itu yang tu imam minta lepas sembahyang, lepas puasa, lepas baca doa. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun selesai puasa Ramadan pagi raya, Rasulullah jumpa sahabat-sahabat, Nabi bersabda, taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah terima amal puasa kita semua ni. Itu yang kita takut. Yang kita takut ni Allah terima, tak terima. Itu je. Itu persiapan kita. Jadi yang pertama, persiapan kita, teguhkan iman kita ni. Biar iman kita ni sempurna. Yang kedua, minta Allah terima amal-amal kita. Amal banyak dah. Banyak dah amal. Kita tak tahulah Allah terima, tak terima. Yang mana satu Allah terima. Sebab itulah buat amal biar baik-baik. Dan jangan lupa minta Allah terima amal kita ni. Sebab amal-amal yang diterima inilah besok akan jadi ghanimatul mu'min. Jadi dipanggil ghanimah bagi orang yang beriman. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, itu berita gembira yang kedua. Ni kena cerita juga berita gembira ni tuan-tuan. Sebab tengok takut je semua. Memanglah takut. Takut tu sebab kita rasa kita tak ada persiapan-persiapan. Baik, itu berita gembira yang kedua. Yang pertama, kita telah lepas daripada penjara dunia. Kita masuk ke alam yang bebas, semayang tak perlu lagi. Sebab tu kita dapat ghanimah. Cerita ghanimah ni tuan-tuan ya. Yang keduanya, mengapa dinamakan ghanimah? Kerana ada orang bila mati, dia tidak perlu lagi melakukan amalan-amalan. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Bila mati anak Adam, terputus segala amalan. Nak semayang pun dah tak boleh, dah mati. Nak puasa pun tak boleh, dah mati. Nak buat apa pun tak boleh. Tetapi ada beberapa amalan yang dia buat atas dunia dulu-dulu, walaupun dia dah mati, dia mendapat pahala. Ini namanya ghanimah. Batu kena ingat ya tak? Dan kita pun kena siap sediakan amalan-amalan yang bila kita mati, amalan tu tetap berjalan, tetap memberi pahala. Rasulullah sebut ada 3. Sebenarnya bukan 3. Daripada hadis-hadis ada lebih kurang 17 amalan. Orang tu dah mati, tapi dia boleh pahala. Baik, yang 3 ni tuan-tuan dah ingat selalu. Yang pertama, sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Siapa yang mewakafkan meja ni?
Dia dah mati, tetap dia boleh pahala. Siapa yang sedekahkan kapet ni, mikrofon ni, dia tetap boleh pahala walaupun dia dah mati. Allahu Akbar. Itu nak sedekah jariah yang pertama. Yang kedua ilmu yang dia ajar dan dimanfaatkan. Ilmu ni tak semestinya ustaz. Tuan-tuan dengar kuliah ceramah, ajar anak ikut sunnah Nabi, makan tangan kanan, sembahyang 5 waktu. Ajar anak kita, ajar anak baca Quran, ajar ilmu-ilmu yang bermanfaat, cocok tanam dan bagai-bagai. Mati dia, diamalkan ilmu yang diajar, dia boleh pahala. Ilmu tu tak semestinya ustaz. Ni dengar kuliah ceramah ni balik sampaikan pada kawan-kawan di kedai kopi tu, dia tak datang apa ceramah tadi. Aku pun tak tahu. Tu yang jadi masalah tu. Cerita kat dia balik, kita ni manalah tahu tuan-tuan, dengan sebab tuan-tuan dia insaf. Siapa tahu kadang-kadang ustaz ceramah dia orang tak insaf, tuan-tuan ceramah dia insaf, siapa tahu. Baik, itu yang kedua, ilmu. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Doa anak ni. Jadi kita ni siapkan ada anak-anak cucu-cucu jadi orang soleh. Kita pun sendiri patut jadi orang yang soleh itu. Sebab mak ayah kita pun mengharapkan doa kita untuk mereka. Jadi doa anak-anak yang soleh. Baik, itu yang tiganya. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kita ni kadang-kadang tanam pokok. Rasulullah bersabda, pokok tu berbuah, dimakan orang, kita boleh pahala. Dicuri orang pun kita boleh pahala. Dimakan haiwan, burung-burung, monyet makan pun kita boleh pahala. Itu sebabnya kadang-kadang orang tanam pokok, dia tahu dia tak sempat makan musangking tu. Tanam 40 ekar tanah tu. Dia tahu tak sempat cucu-cucu dia makan. Dia boleh pahala walaupun dia dah mati. Apatah lagi kalau dia wakafkan sebahagian. Baik tu saya ingat kalau di setengah-setengah negeri, kalau dia tanam pokok, orang kampung lah biasa, kalau 10 batang pokok durian contoh, satu dia kata abah nak wakafkan satu ni untuk madrasah. Biasa macam tu orang kampung. Jadi wakaf satu untuk madrasah. Mati tuan dia, hasil tu buah durian tu beri ke tok guru, beri ke anak murid madrasah, dia boleh pahala. Cuma kadang-kadang jadi ujian. 10 pokok tanam, sebatang tu je yang berbuah, yang lain tak buah. Yang itu yang waris-waris geram tu. Yang lain tak buah, yang tu je jadi. Dah waris-waris termenung semua, nak ditebang je pokok tu. Jangan tuan-tuan, jangan. Mendatangkan pahala pada orang mati. Itu baik. Itu nanti tersambung lagi, ada lebih kurang 17 tuan-tuan. Banyak tu. Jadi tajuk tu, tajuk yang kemudian persiapan tu. Yalah, tapi kadang-kadang kita pun geram juga Syekh, tanam pisang. Saya dok tengok sebelah pagar tadi tu, orang tanam pokok, tanam pisang tu. Saya pun depan rumah saya tuan-tuan tanam pisang. Naik pisang ni tak payah jaga, dia naik sendiri. Naik keluar jantung, alhamdulillah. Jantung gugur, keluar buah, alhamdulillah. Tengok hari-hari, tengok balik kampung sekali balik hilang 2 tandan hilang. Kurang asam betul. Kalau ia pun tinggal kalau sesisir sangkut depan pagar rumah. Dia rembat semua sekali je. Sabar tu pun sempat jugalah marah tu. Tapi tak tahu siapa curi. Kalau tahu kau rembat sungguh. Teringatkan hadis Nabi, boleh pahala. Okeylah, boleh pahala lah. Alhamdulillah lah. Allahu Akbar. Itu namanya ghanimah. Ghanimah mukmin. Itu kadang-kadang tak payah beramal kat sana. Rupanya apa yang disediakan atas dunia ni mendatangkan hasil untuk dia di negara akhirat. Itu berita gembira yang kedua. Yang ketiganya, Rasulullah SAW menggambarkan bahawa apabila seseorang meninggalkan alam dunia ini, mereka ni hadirin hadirat para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila tinggalkan dunia ni, nanti mereka akan meninggalkan segala apa yang ada di atas dunia.
Lalu dibawalah roh-roh orang yang beriman tadi. Berhimpunlah mereka dengan roh orang-orang yang soleh di langit dunia. Duduklah dengan orang-orang soleh. Ini disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah menyebutkan bahawa orang yang beriman itu, panjang hadisnya kita bacalah pada masa akan datang. Cuma yang saya nak sebutkan bagaimana mereka nanti akan bertemu sesama mereka. Antaranya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min, sesungguhnya orang beriman itu, apabila datang kepadanya saat kematian, dia melihat penyaksian di kala itu, saat rohnya nak keluar, sedangkan Allah cinta untuk menemuinya. Sesungguhnya roh orang mukmin akan mendaki ke langit, maka di sana datanglah kepadanya roh orang-orang mukmin yang soleh, bertanyakan khabar tentang kawan-kawan, kenalan-kenalan yang mereka telah tinggalkan di bumi ini. Jadi orang yang mati ini, yang beriman, berjumpa dengan orang-orang beriman yang soleh di alam sana. Lalu mereka bertanyakan khabar si fulan, bertanyakan khabar si fulan. Kalaulah si fulan yang ditanya itu belum mati, nanti dia tanya lagi macam mana keadaannya. Adakah dia sudah berkahwin? Adakah dia sudah begitu? Tanya khabar, tuan-tuan. Itu kalau belum mati. Kalau orang yang baru mati ni ditanya khabar macam mana si fulan, lalu kata orang yang baru mati, si fulan ni dah mati dah, maka mereka menyadari bahawa sebab apa mereka tak bertemu orang tu di kalangan orang-orang soleh tadi. Maka mereka sedar bahawa si mati itu telah dihimpunkan dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik. Di sinilah berita gembiranya. Rupa-rupanya besok di hari akhirat, orang-orang beriman ni, dia tak jumpa dah dengan orang kafir. Lepas mati orang yang beriman, mereka tak bertemu dah dengan orang yang kafir. Itulah yang kita sebutkan semoga rohnya dihimpunkan dengan para salihin, para mukmin. Dia tak sama macam dunia. Kita ni kat dunia, tonton Allah, macam-macam orang jumpa. Yang baik, yang nakal, yang pergi masjid, yang curi slipper kita kat masjid. Mu ada. Susah atas dunia ni. Yang kafir, yang pura-pura, yang sekejap flip-flop ke situ, kejap begini, nyampah betul, kejap nak lompat, ku rasa nak smackdown atas dunia ni. Sungguh je. Tapi besok bila mati orang beriman, berjumpa beriman saja, orang soleh saja. Tak ada jumpa dah kape-kape, tak jumpa dah. Tak adalah kita nak sakit hati, tak ada. Tidakkah itu gembira? Tapi pentingnya di situ, jaga iman kita. Berdoalah pada Allah, minta kita ni jadi orang soleh. Yang inilah saya pun sebutkan pada diri saya, dan tuan-tuan buatlah persiapan-persiapan. Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Yang inilah kadang-kadang tuan-tuan ya, amalkan apa yang Nabi ajar. Kadang-kadang kita tak sangka, kita tanya apa asal Nabi ajar begini? Sebab apa Nabi ajar begini? Contoh. Lepas tuan-tuan ambil uduk, tuan-tuan baca doa tak? Amalkan baca doa lepas wudu. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Artinya, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan saya dari kalangan orang yang bertaubat. Ya Allah, jadikan saya dari kalangan orang yang membersihkan diri. Ya Allah, jadikan saya dari kalangan hamba-Mu yang soleh. Itulah nak jadi orang soleh. Minta, ya Allah, jadikan kami orang soleh. Nanti kita akan dihimpunkan bersama dengan para solehin itu. Ya, ini saya pun pesan tuan-tuan. Tadi, jadikan anak kita anak yang soleh.
Betul tadi Rasulullah ajar kita ni pun kena jadi orang soleh. Waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikan aku ni, jadikan saya ni dari kalangan hamba-Mu yang soleh. Yang tadi itu kita hendakkan pahala-pahala anak-anak kita, doakan anak-anak kita pun jadi anak yang soleh. Macam mana tuan-tuan nak doa anak-anak jadi anak soleh? Nabi Ibrahim pernah mendoakan anaknya Ismail sebelum lahir Ismail. Kita sebelum anak kita lahir, sudah lahir, doakan. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan pada saya anak dari kalangan orang saleh. Jangan putus asa tuan-tuan. Kadang-kadang ada mak ayah putus asa, Ustaz, anak saya Ustaz tak jadi Ustaz. Tuan-tuan ya, tak jadi ni kadang-kadang masa kita ada, kita tak tahu lepas mati. Saya pernah melihat ada orang lepas mati jadi baik, ada. Ayahnya mati, mak dia mati, dia jadi orang soleh, ada. Kadang-kadang dia jangan disangka itulah kesan doa mak ayah dia masih hidup. Cuma Allah tak bagi jadi orang soleh masih hidup, tak tahulah itu. Ada orang yang memang masih hidup Allah jadikan anak dia orang soleh. Ada. Jadi kita ni doa je, minta Allah beri pada anak cucu kita, zuriat keturunan kita minas salihin, dari kalangan orang soleh. Jangan putus asa, minta pada Allah Ta'ala. Mintalah pada Allah. Itu persiapan yang kita kena buat. Sebab itu dipanggil sebagai ghanimah. Jadi yang ketiga berita gembiranya, orang-orang yang mati ini kalau mereka beriman, mereka orang soleh, nanti akan dihimpunkan dengan para solehin. Sampaikan Rasulullah SAW sendiri menceritakan bagaimana ada orang yang di hari akhirat nanti terkejut. Di hari akhirat dia terkejut. Tengok dia diangkat darjatnya dalam syurga. Dia pun heran. Dia kata, ya Allah, macam mana saya punya darjat boleh tinggi dalam syurga ni? Ada orang terkejut. Macam mana darjatnya boleh tinggi dalam syurga? Lalu Allah Ta'ala berfirman, anak kamu telah memohon ampun bagi kamu itu. Anak dia mintakan ayahnya keampunan. Jadi sebab diangkat darjatnya dalam syurga Allah Ta'ala. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, para jamaah yang dirahmati Allah, berita gembiranya bagi orang yang beriman. Disebutkan di dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma syubbihat khuruj ibn Adam min ad-dunya illa kamathali khuruj sabi min batni ummihi min dhalikal gham wa zulmah ila ruhid dunia. InsyaAllah tersambung sedikit selepas daripada azan. Silakan azan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك Sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya mohon kita sambung dalam 5 minit lagi insyaAllah. Taib. Begini, jadi antara berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, syubbihat khuruj ibn Adam minad dunya. Perumpamaan keluarnya anak Adam dari dunia ini seumpama keluar seorang anak dari kandungan ibunya. Min dzalikal gham, daripada keredupan, waz-zulmah, dan kegelapan, ila rauhid dunia, sehinggalah dia mendapat kelapangan di atas dunia. Para jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menggambarkan kehidupan kita kat dunia ni memanglah kita tengok amat menggembirakan, penuh dengan keseronokan. Tetapi kita kena ingat, sebagaimana kata Ibnul Qasim rahimahullahu ta'ala, bahawa perjalanan kita ni ada 4 alam. 4 alam yang kita tempuh. Satu dinamakan alam rahim, dalam rahim kandungan ibu. Jadi kandungan ibu kita ni sempit. Kemudian peringkat kedua kita masuk alam dunia. Kemudian kita akan berpindah ke alam barzah, kemudiannya ke alam akhirat. Maka sewaktu duduk di alam rahim ibu, kita rasa seronok. Seronoklah duduk dalam rahim mak. Tak payah kerja, tak payah apa mak kita makan, itulah kita makan. Berapa bulan dalam alam rahim ibu? 9 bulan. Berenanglah kita dalam air ketuban ibu-ibu, betul? Apa yang ibu makan, itulah yang anak makan. Sebab itu setengah ibu takut sangat nak makan. Jaga-jaga makan, takut nanti berjangkit ke anak dia. Tak minum air kopi, takut black out. Punya sayanglah, sungguh. Tak sentuh kicap, takut nurun ustaz. Minum soya bean, nak mutihkan anak biar mulus. Tengok lagi, bukan putih. No, mata Mr. Bean anak. Tengok orang putih minum kopi okey je. Negro minum susu hitam je. Tapi ibu dah, ibu saya sayangkan anak. Duduklah alam rahim mak kita. Masa nak lahir ke dunia tu takut. Bila lahir ke dunia, disebutkan oleh Sulaim bin Amir Al-Hubari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bila manusia lahir ke dunia, dia menangis waktu dilepaskan sehinggalah dia melihat sinar cahaya. Kemudian si ibu menyusukannya. Bila dia tengok dekat dunia ni cerah, ada ibu menyusu, gembira dia. Tak mau dia balik ke alam rahim. Tak mau dah. Begitulah kata Sulaim bin Amir Al-Hubari. Bila begitulah keadaan manusia yang mukmin, bila dicabut kematian, masuklah ke alam barzah yang luas, yang penuh dengan kenikmatan. Tak mahu lagi dia balik ke alam dunia. Tak mahu. Rupanya tuan-tuan, ini gembiranya. Tapi ingat,
Kalau kita jadi orang yang beriman, tak mau dia balik ke dunia. Sebagaimana janin, baby tadi tak mau nak balik ke alam rahim setelah melihat nikmatnya dunia. Begitulah orang mukmin tak mahu balik ke alam dunia setelah melihat nikmatnya barzakh. Begitulah mereka tak mahu balik ke alam barzakh setelah melihat nikmatnya syurga yang Allah Ta'ala sebut wajannat. Syurga itu luasnya seluas langit bumi ini. Hai, luas tuan-tuan ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan hadirin para jemaah yang dirahmati Allah? Ini berita yang menggembirakan ini yang perlu kita buat. Pertama, kesimpulan yang saya nak ingatkan diri saya tuan-tuan, teguhkan iman kita. Ni iman kita terutamanya terhadap 6 rukun. Rukunnya ada 6. Nak sempurnakan iman ada 70 iman. 70 termasuklah bersih tu iman. Sabar itu iman. Ni bersih ni kena bersih. Rumah kena bersih, baju kena bersih. Ini kadang-kadang rumah penuh dengan sawang labah-labah. Bila kita tanya ni kenapa sawang labah? Dia boleh jawab, ini sebenarnya memperingati hijrah Rasul. Tak menunaikan amanah, tak sempurna. Rasul Melayu yang duduk kat Kemensah tu, saya cerita banyak kali dah. Waktu saya ceramah, percaya Rasul Melayu. Ayapin tu, tuan-tuan jangan pandang lekeh. Pengikut-pengikutnya ramai, pentaksubnya ramai. Tuan-tuan nak tengok Ayapin? Saya tengok Ayapin, saya tengok saya tengok Ayapin, saya tengok saya. Handsome saya. Tapi inilah ramai yang dengar ceramah. Sekianlah saja ya. Ayapin 17,000 pengikut dia. 17,000 Syekh. Heran kita. Iman manusia runtuh. Ini mutakhir ni pula. Tak tahulah macam mana iman. Batu tengok khutbah Negeri Sembilan. Seminggu 2 ni cerita apa? Tuan-tuan ni tidur khutbah. Baru ni kan cerita liberal. Ajaran liberal, pahaman plural. Sebelum itu LGBT. Baru ni LGBT ya. Ini semuanya orang dah tinggalkan iman. Terlibat dengan LGBT, nikah, kahwin sejenis macam-macam. Ini yang pertama, teguhkan. Yang kedua tadi saya ingatkan diri saya, setiap kali kita beramal, berdoalah, ya Allah terimalah amal kami. Maka kita digalakkan saling doa mendoakan taqabbalallah minna wa minkum, maknanya semoga Allah terima amal kita dan amal kamu. Yang dengar tu pun doakan balik kawannya, minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu kan cara hidup Islam, saling doa mendoakan. Yang kedua. Yang ketiga, carilah amalan-amalan yang bila kita mati mendatangkan pahala. Tadi saya sebut 4. Banyak lagi ya, baru 4 aja. Antaranya sedekah jariah, antaranya ilmu yang diajar dimanfaatkan, antaranya doa anak yang soleh, antaranya tanamlah pokok-pokok yang mendatangkan hasil yang memberi manfaat. Baik. Kemudian yang keempat, persiapan kita berdoalah. Kita dikurniakan sebagai orang soleh dan juga anak zuriat kita pun jadi orang-orang soleh. Itu yang keempatnya. Yang kelima, antara persiapan kita hadirin para jemaah rahmati Allah, yang kelima, carilah kawan-kawan yang baik. Kawan-kawan ni tuan-tuan, kerana kita hendak kawan-kawan sering menasihatkan kita. Kawan-kawan yang baik inilah yang selalu mengingatkan kita. Yang paling kita mahu, kawan-kawan mendoakan kita. Waktu hidup dia doakan kita, aku doakanlah engkau mendapat hidayah. Alhamdulillah. Waktu mati pun dia doakan kita, kawan Syekh. Waktu saya nak kawan dengan tuan-tuan, sungguh saya jumpa dah tuan-tuan macam-macam kawan. Saya tengok budak-budak rempit, kawan dia mati. Mana nak doakan? Datang tengok, selamatlah bro. Pandai-pandailah kau jawab. Dia tak tahu, semayang jenazah pun tidak, hantar ke kubur pun tidak tuan-tuan. Saya tengok depan mata saya tu. Dalam hati saya, kawan macam inilah yang tak maunya. Ya, kita hendak akan kawan yang mendoakan kita masa kita hidup dan masa kita mati. Kawan-kawan beginilah yang kita harapkan
dapat menolong kita tu kawan-kawan yang baik, sahabat-sahabat yang baik. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ini mustahaknya kita ni buatlah persiapan. Kalau saya nak cerita bab berkawan tu kan panjang ceritanya. Sebab tu Rasulullah sendiri menganjurkan pada kita pilih kawan yang betul. Sebab antara penyesalan di hari akhirat yang saya belum bentangkan lagi, yang dulu kita bentangkan penyesalan hari akhirat antaranya ialah mensia-siakan usia. Yang kedua, antara penyesalan hari akhirat ialah silap pilih kawan, menyesal. Silap pilih kawan, tuan-tuan. Jadi pilihlah kawan yang baik-baik ni. Mudah-mudahan ini sebab kawan yang baik-baik ni bila kita tengok dia, kita ingat Allah Ta'ala. Ini tengok dia, teringat karaoke. Tengok dia, teringat dangdut. Tengok dia, payahlah kawan ni. Mengingatkan zaman-zaman lara. Tengok dia, teringat Black Dog Bone. Apa nama zaman dulu? Zaman Afro Look tu. That's the way, Nah, tuan-tuan macam dah lupa je. Mesti kawan tuan-tuan orang baik-baik. Saya kawan macam tu dulu budak-budak tu. Breakdance-nya geng. Allah Rabbi. Mujurlah kita sempat pilih kawan baik. Alhamdulillah tu. Kalau tidak, itulah rupa kawan kita akhirnya. Bila kita mati, tak ada orang nak doakan kita. Jadi itu yang dapat saya peringatkan. Semoga insyaAllah nanti kita sambung lagi beberapa perkara yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan terakhir kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum.